Had no need to fight tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kumpulan akan menerangkan tentang punca berlakunya gejala sosial. Sebelum itu, jom kita lihat video penerangan berkaitan pengenalan isu, objektif, skop dan batasan kajian, analisis, metodologi kajian serta kajian literatur. Enjoy it! Seterusnya, ayo kita sama-sama menganalisis data dari survei yang telah dijalankan berkenaan isu gejala sosial dalam kalangan remaja yang telah menerima respon dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi UC. Jadi itulah analisis data dan statistik yang diperoleh oleh kumpulan kami. Yang pertama ialah berlakunya keruntuhan akhlak dalam diri remaja jika mereka terlibat dengan gejala sosial dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan mereka terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Para pelajar ini suka untuk saling cabar-mencabar sesama mereka untuk melakukan perkara yang keterlaluan dan di luar batasan. Hal ini juga didorong oleh faktor darah muda yang menyebabkan mereka pantang dicabar dan gairah untuk menonjolkan diri masing-masing
untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Kesan yang kedua pula ialah cenderung untuk melakukan sesuatu perkara tanpa melibatkan persetujuan ibu bapa. Apabila ibu bapa hanya sekadar melepaskan tanggungjawab mereka kepada pihak lain, anak-anak, terutamanya pelajar, akan lebih cenderung untuk melakukan sesuatu perkara tanpa persetujuan ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka kurang mengambil perhatian tentang perbuatan yang dilakukan, sama ada benar atau salah, baik atau buruk kesannya. Akhir sekali, berlaku masalah penyalahgunaan cyber. Pada era dunia tanpa sepadan ini, segala maklumat berada di hujung jari dan sangat mudah didapati dalam sekelip mata. Untuk para pelajar, mereka boleh menggunakan sumber ini untuk membuat kajian, pencarian maklumat mengenai pelajaran mereka dan sebagainya. Namun begitu, sangat ramai dalam kalangan mereka yang menyalahgunakan sumber ini untuk membuat pencarian yang menyalahi etika sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang Islam. Sebagai contoh, mereka mula menonton pornografi dan sebagainya. Seterusnya, jom kita kenal pasti apa cadangan untuk mengatasi masalah gejala sosial. Yang pertama, bijak dalam memilih rakan. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dijalankan melalui soalan selidik terhadap responden, remaja wajarlah bijak dalam memilih rakan sebaya mereka. Hal ini kerana mereka yang bakal mencorak peribadi mereka sendiri dan tatkala mereka berada di universiti jauh dari keluarga dan kampung halaman. Yang kedua, memperuntukkan waktu tertentu untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama dengan ahli keluarga. Tidak dinafikan, keluarga merupakan tunjang utama kehidupan seseorang individu dan merupakan mereka yang banyak memberi nasihat agar remaja tidak terdedah dengan masalah pergaulan sosial terutamanya. Yang ketiga, ibu bapa perlu mengawal penggunaan teknologi terhadap anak-anak mereka secara berhemah. Kita sedia maklum bahawa teknologi sangat penting dalam kehidupan seharian jika seseorang itu menggunakannya dengan tujuan yang bermanfaat. Oleh halnya demikian, demi pencegahan dari gejala sosial seperti buli cyber dan sebagainya, ibu bapa perlulah mengawal penggunaan teknologi terhadap anak-anak mereka secara berhemah. Dan yang keempat, pendekatan akademik. Dalam konteks ini, remaja yang berilmu akan lebih sukar untuk terpengaruh dengan gejala sosial yang tidak bermoral. Ini berbanding mereka yang tidak mengambil peduli. Yang kelima, mendapatkan khidmat atau rujukan daripada kaunselor mengenai apa-apa permasalahan yang timbul. Kaunselor dapat memberi rundingan dan saranan dalam apa jua permasalahan atau kekeliruan yang timbul sama ada dari segi pergaulan sosial maupun akademik pelajar. Yang keenam, akhir sekali ialah meluangkan masa dengan hobi yang berfaedah dan bermanfaat. Ini kerana dapat menstabilkan fizikal dan emosi pelajar setelah minggu-minggu yang memenatkan di bilik kuliah.